Salam sejahtera, saya Atikah Kasimi di Melaka TV. Kerajaan Melaka akan terus membina atau membaiki sekolah-sekolah yang rosak serta memerlukan bilik darjah tambahan di negara ini. Ketua Menteri, Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, langkah ini ke arah menyediakan tempat pelajaran yang lebih kondusif kepada pelajar-pelajar terbabit. Selamat pagi. Wah. Terima kasih. Ketua Menteri menjelaskan peruntukan untuk membina bangunan tambahan atau sekolah yang rosak ditanggung kerajaan negeri dan persekutuan. Tahniahlah kepada sekolah rendah RM460,000 dan RM360,000 ditanggung oleh kerajaan negeri, RM500,000 ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Dan sesi sekolah ni dapat dah digunakan untuk 3 kelas darjah 3 dan 3 kelas darjah 4. Ini dapat melegakan beberapa murid mempunyai kemudahan bilik darjah yang lebih baik, dan saya harap murid akan belajar dengan rajin. Ketua Menteri juga memberitahu projek bangunan tambahan di Sekolah Menengah St. David di Bukit Baru kini siap 30% dan dijaga siap sepenuhnya Mei depan. Itu juga telah bina satu lagi sekolah menengah di Bukit Baru, Sekolah Menengah St. David. Itu pun kerana tak cukup bilik darjah juga ya. Dan kerajaan dah bina 6 bilik darjah, 2 bilik makmal dan 1 bilik guru. Dan akan siap pada 31 Mei tahun 2011, lagi 5 bulan. Harganya 2.46 juta dan kerajaan persekutuan biayai 1.5 juta, kerajaan negeri biayai 1 juta. Dan kerja dah siap 30%. Kita dah bayar kepada kontraktor RM600,000. Saya harap kontraktor dapat siapkan cepatnya ikut jadual supaya murid yang sekarang ni satu kelas 40 orang dapat dikurangkan kepada 30. Agar lebih selesa lah. Selain itu, Ketua Menteri memberitahu kerajaan negeri tidak ada halangan jika ada permintaan dari Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG supaya sekolah-sekolah di kawasan warisan dipindahkan. Katanya, kerajaan negeri boleh menjadikan sekolah-sekolah terbabit sebagai muzium atau kawasan pelancongan baru. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ perlu memberi tumpuan kepada industri berteknologi tinggi untuk menjayakan usaha kerajaan negeri melatih tenaga kerja yang lebih mahir. Usaha ini perlu diberi tumpuan bagi mengendalikan pelbagai industri di negeri ini pada masa akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata selain memenuhi keperluan itu, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya juga wajar memberi tumpuan membangunkan industri perusahaan kecil dan sederhana. Ini penting bagi memberi peluang kepada pengusaha terbabit turut sama membangun dan berkembang dengan aplikasi teknologi tinggi dilaksanakan kerajaan. Selain itu, Ketua Menteri juga mahu MPHTJ berusaha lebih gigih meningkatkan kualiti hidup rakyat di bawah pentadbirannya dan seluruh negeri ini. Ia boleh dicapai dengan menaikkan taraf perkhidmatan PBT itu, membangunkan sumber modal insan serta menambah pembabitan bumiputera dalam sektor perdagangan. Pembangunan industri berasaskan teknologi maklumat juga perlu diberi tumpuan bagi meningkatkan kemahiran sesuai dengan peranan sektor ini dalam negeri maju. Ketua Menteri berkata demikian pada majlis sambutan Hari Perbandaran MPHTJ di Dataran Sejarah baru-baru ini. Majlis perasmian itu disempurnakan yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Khalil Yaakob. Ahli-ahli majlis pihak berkuasa tempatan perlu sentiasa peka dengan perubahan semasa. Mereka juga perlu terus berusaha meningkatkan kemahiran berkaitan isu-isu dan hal ehwal pihak berkuasa tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan PBT sebahagian besarnya ditentukan ahli-ahli PBT. Ini kerana mereka yang bertindak sebagai ahli lembaga pengarah menentukan hala tuju dan kejayaan di sebuah PBT itu. Saya minta ahli majlis mesti proaktif dan mesti rajin jawapannya, mesti rajin. Bukan selalu tuan-tuan 2 minggu sekali untuk riung. Takkan tak boleh kan?
2 minggu sekali. Boleh tak? Boleh? Slow. Boleh? Terima kasihlah. Dengan sukacitanya saya lancarkan hari-hari sumpah. Jadi betul untuk mana dan anda di majlis. Selamat maju jaya. Merry Christmas, Happy New Year. Melaka maju 2010, negeri padat teknologi hijau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pihak PBT harus menerapkan nilai-nilai murni dan budaya kerja kelas pertama di kalangan warganya. Mereka juga perlu sentiasa turun padang bagi meninjau dan memantau permasalahan berkaitan sistem penyampaian supaya segala permasalahan penduduk dapat diatasi dengan segera. Kerajaan sentiasa berusaha mempertingkatkan lagi penyertaan masyarakat bersama PBT. Ini bagi mengukuhkan dan memantapkan lagi pengurusan mengenai pelbagai program penambahbaikan perkhidmatan mereka.